Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah para penonton sekalian atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat kita kembali dihidupkan pada hari ini. Alhamdulillah, sama-sama kita lafazkan ya. Kemudian banyak lagi nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita, termasuklah pada pagi ini Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kembali kita bersama saya Da'i Hadari. InsyaAllah saya akan temankan anda sehinggalah ke penghujung rancangan nanti. Dan para penonton sekalian, hari ini topik yang kita akan sembang-sembangkan, kita nak dapatkan manfaat berkaitan dengan ibadah. Tepat seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, dan tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan tujuannya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini ibadah, kita mungkin tertanya-tanya, ibadah itu luas. Cumanya apa yang kita akan bicarakan? Kita nak lihat ibadah dari sudut, iaitu dari skop acuannya, contohnya. Hari ini kita akan bincangkan amalan harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cumanya untuk menceritakan dengan lebih lanjut, bukanlah saya orangnya, tetapi kita sangat bertuah kerana pada pagi ini kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Jafri Abu Bakar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Hadari. Apa khabar? Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Sihat, lepas jogging. Sempat jogging sebelum saya. Jogging sebelah. Alhamdulillah. Okey Ustaz, hari ini topik kita sangat istimewa, sangat menarik, iaitu amalan harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cumanya kalau ada soalan nak ditanyakan para penonton sekalian, kami di sini amat alu-alukan. Caranya bagaimana? Mudah sahaja. Anda boleh tinggalkan soalan anda, boleh hubungi kami di talian 1800 881677, ataupun tinggalkan soalan anda di Facebook rasmi kami, iaitu Tanyalah Ustaz TV3. Okey, Tanyalah Ustaz TV3. Selesai saya maklumkan bagaimana kaedah ataupun cara untuk anda tanyakan soalan. Baiklah, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, amalan harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini saya difahamkan bukanlah kita nak membincangkan pasal apa yang Rasulullah lakukan sahaja. Akan tetapi ada sesuatu yang sangat penting supaya para penonton kena duduk tonton sampailah ke penghujungnya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita mulakan dengan doa sikit lah. Baik, silakan supaya Allah jauhkan kita daripada musibah dan wabak ni, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita panjat puji dan syukur pada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah taufik, insya-Allah kita dapat sama-sama lagi pada pagi ini, insya-Allah. Terima kasih Da'i Hadari, terima kasih semua sahabat-sahabat yang mengikuti secara langsung di kaca TV dan juga melalui Facebook. Insya-Allah juga kita ambil manfaat ilmu pada pagi ini dengan kita sedekahkan, bersedekah, menyedekahkan ilmu pada pagi ini. Sahabat-sahabat di Facebook, saya nak ajak tuan-tuan sekalian, Ustaz Syamad nak cabar untuk kita sharekan seluas-luasnya ilmu pada pagi ini, insya-Allah, supaya nanti ada sahabat-sahabat kita beramal dengan ilmu dan kita mendapat manfaat daripada perkongsian kita kepada sahabat-sahabat kita. Bukan sekadar kita tengok, kita juga nak sebarkan ilmu ni, insya-Allah. Tuan-tuan, subhanallah, ada hikmah Allah jadikan Nabi SAW itu daripada kalangan manusia. Kata ulama sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, di antara hikmah kenapa Allah jadikan Nabi SAW ataupun para rasul di kalangan manusia ialah supaya mudah untuk kita ikuti. Kita ni manusia, tuan-tuan, kita ada perlakuan yang perlu kita buat sepanjang hari kita, daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik. Kita nak pakai baju, kita nak makan, kita nak berkahwin, kita nak bersama dengan isteri kita, kita nak keluar bekerja. Setiap benda yang kita buat itu, dia mesti ada panduan dia.
Kita ni manusia, kita ni suka meniru. Sifat kita ialah suka meniru. Itu sifat manusia. Oleh sebab maka tidak ada contoh dan teladan yang paling baik untuk kita tiru melainkan contoh dan teladan yang ditunjukkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahawa subhanallah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim sallallahu alaihi Muhammad, ataupun Nabi SAW sebut dia jadi sebagai apa? Sebab role model. Dia panggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, contoh teladan untuk kita ikuti. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya pada sisi Nabi SAW itu ada qudwah hasanah, contoh teladan untuk kita ikuti. Maka subhanallah, sebab tu Nabi SAW di kalangan manusia. Nabi SAW lapar, Nabi SAW makan. Nabi SAW dahaga, Nabi SAW minum, Nabi SAW berkeluarga, Nabi SAW berkahwin, Nabi SAW bekerja. Maka kita nak tiru Nabi SAW. Bila kita ikut contoh Nabi SAW, yang pertama Allah akan kurniakan kepada kita ganjaran pahala. Sebab tu kita selalu kena ikut, kena belajar tentang Nabi SAW. Hari ini kita nak belajar tentang amalan-amalan yang Nabi SAW buat daripada Nabi SAW bangun tidur sampai Nabi SAW tidur balik. Bukan sekadar kita nak tahu apa yang Nabi SAW buat. Tapi kita nak tiru macam mana Nabi SAW buat. Tuan-tuan pakai baju tiap hari. Alangkah cantiknya kita memakai baju ikut cara Nabi SAW pakai baju. Kita nak makan, kita nak tiru macam mana Nabi SAW makan. Kita nak duduk macam mana Nabi SAW duduk. Macam tu sampai para sahabat Nabi SAW punya nak tiru Nabi SAW bila Nabi SAW wafat. Antaranya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia pernah lalu di satu tempat, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, dia bagi salam kat pokok kurma. Pasal apa bagi salam kat pokok kurma? Pokok kurma tu confirm tak boleh jawab. Dia kata sebab aku pernah tengok Nabi SAW dulu bagi salam kat pokok kurma ni, sebab tu aku nak bagi salam kat pokok kurma ni. Dia pernah lalu satu tempat, dia tundukkan kepala. Sahabat tanya Rasulullah, wahai Abdullah bin Umar, apa yang kamu buat? Kenapa kamu tundukkan kepala dekat sini? Dulu dekat sini ada satu pokok sallallahu. Dan Nabi SAW pernah lalu dan Nabi SAW tunduk kepalanya daripada dahan pokok ni. Maka aku nak tiru Nabi SAW. Pernah dia bawa satu jemaah haji, bergerak sampai satu tempat, dia berhenti. Dia berhenti kat situ. Dia suruh semua orang berhenti kat situ. Dan dia pergi untuk qada hajat dekat situ. Bukan sebab semata nak qada hajat. Sebab dia pernah dulu, waktu bersama dengan Nabi SAW berhenti dan qada hajat di tempat tu. Dia tiru sampai tahap macam tu. Dia tiru sampai ke tahap macam tu. Betapa kasihnya dia dengan Nabi SAW. Sebab tu bila kita ikut Nabi SAW, tahu apa siapa? Yang pertama sebab apa? Sebab kita nak ganjaran pahala daripada apa yang kita buat tu. Yang kedua sebab sallallahu alaihi wasallam, tanda cinta kita dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita ni sallallahu alaihi wasallam mencintai seorang, sudah pasti kita tercenderung untuk kita ikut dia. Kalau artis, orang artis ni pakai macam ni, sebab tengok TikTok, tengok Instagram artis tu, dia beli ni, kita nak kena beli. Dia pakai macam ni, kita nak pakai. Tuan-tuan, tak ada contoh dan teladan yang paling cantik untuk kita contohi dan kita cintai melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, pasti ada hikmah yang terkandung di sebalik apa yang Nabi SAW buat. Nabi SAW, contoh Nabi SAW baring, waktu tidur Nabi SAW baring sebelah kanan. Baring sebelah kanan, Nabi SAW suruh kita buat macam tu. Rupanya kajian dia buat, perut kita ni duduk di sebelah kiri. So bila kita baring sebelah kanan ni, perut kita ni tak ada pressure, tak ada tekanan daripada tubuh badan kita. Kalau kita tidur sebelah kiri, perut kita ditekan, dia ada kompres dan dia ada reflux, dia punya gas tu naik ke atas, sebab tu kita jadi heartburn sebagainya, dan dia tak baik untuk kesihatan kita. Demikian juga jantung duduk sebelah kiri, kalau kita duduk sini pressure kepada jantung sebagainya. Maka ada hikmah yang terkandung atas setiap perbuatan Nabi SAW apabila kita ikut. Maka itulah sebuah sikit daripada mukadimah. Banyak lagi yang akan kita bincangkan sekejap lagi, kelebihan-kelebihan kita ikut sunnah Nabi SAW. Apa itu definisi sunnah Nabi SAW? Apa yang Nabi SAW buat pun kita nak tahu. Kalau kita tak tahu, macam mana kita nak tiru kan? InsyaAllah. Dan apa sebab Nabi SAW melakukan demikian, InsyaAllah kita akan bincangkan sepanjang daripada kita bersiaran pada hari ini. Jangan ke mana-mana, dan pastikan saya sebut awal tadi ni, dapat bukan sekadar ilmu untuk kita, tetapi kita nak kongsikan, kita nak sharekan ilmu ni sebanyak mungkin. Saya nak cabar hari ni. Kita nak buat kontes hari ni. Kontes apa? Siapa paling banyak share. InsyaAllah mudah-mudahan jadi manfaat. Wallahu a'lam. Bukan sekadar mengetahui apa yang baginda Nabi SAW lakukan, akan tetapi kebaikan di sebaliknya, Ustaz ya. Subhanallah. Baiklah Ustaz, kita nak teruskan dengan soalan daripada penonton ataupun sahabat kita di Facebook ni. Mas Ripah Nur Jama'in katanya, apakah amalan harian Nabi Muhammad SAW pada waktu pagi dan petang, dan amalan baginda ketika di bulan ketika sekarang ni lah, Rajab, Sya'ban dan juga Ramadan yang bakal tiba nanti, Ustaz? Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW sallallahu alaihi Muhammad contoh teladan dalam kehidupan kita. Kita umat Nabi SAW, kita nak ikut apa yang Nabi SAW buat. Bila Nabi SAW bangun daripada paginya, sallallahu alaihi Muhammad, apa yang Nabi SAW mula-mula buat sekali bila Nabi SAW bangun daripada pagi?
Nabi SAW mensyukuri nikmat kehidupan yang Allah berikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sebab Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, apabila bangun daripada tidur, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi SAW cerita, yaqidu syaitan, sallallahu alaihi wasallam, ala faqihi ra'si ahadikum idza huwa nama thalathan. Syaitan akan bisik, syaitan akan tiup kamu ni, syaitan akan ikat kamu ni dengan 3 ikat bila kamu tidur. Lalu syaitan bisikkan pada setiap ikatan itu, kata Nabi SAW, malam kamu masih panjang, malam kamu masih panjang. Ni kita selalu dengar bisikan ni. Ni Nabi SAW ajak dekat kita. Rupanya bila kita tidur ni, syaitan dia bukan biar saja, dia main ikat kita. Bukan sekadar ikat, dia bisik pula. Bisik ni kita selalu dengar pagi-pagi. Dok hadari. Dia kata apa? Awal lagi tidur lu. Dia kata malam kamu masih panjang, malam awal lagi relax lu. Akhirnya menyebabkan kita tu. Bila kita bangun daripada pagi-pagi tu, Nabi ajar dekat kita bangun buat 3 benda. Buat 3 benda yang akan menghilangkan ikatan syaitan, 3 ikatan syaitan tu. Yang pertama, salli ala Muhammad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa dzakarallah. Sebut nama Allah. Bangun saja sebut nama Allah. Yakni mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Paling kurang alhamdulillahirabbil alamin. Tadi dalam riwayat sebut alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Hadis tercatat dalam riwayat Imam Bukhari, kitab Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullah taala. Bangun sebut puji nama Allah, maka in halat uqdatun, tongkai satu ikat. Kemudian dia buat apa tuan-tuan? Salli ala sayyidina Muhammad, thumma salli ala sayyidina Muhammad, fa in tawaddaa in halat uqdatun. Dia bangun untuk berwuduk, maka tongkai pula satu ikat lagi. Kemudian salli ala sayyidina Muhammad, dia buat apa pula lepas pada tu? Salli ala sayyidina Muhammad, solat. Fa in salla in halat uqdatun. Kemudian dia solat pula, maka tongkai pula satu ikatan. Maka dia akan bangun dalam keadaan segar dan cergas. Seandainya tidak, dia akan bangun dalam keadaan letih dan malas. Terungkai 3 ikatan tu. Terungkai 3 ikatan. Bayangkan orang tak solat dengan hadari. Dia sepanjang hari dia duduk dalam ikatan syaitan. Esok dia bangun, ikat lagi syaitan lagi. Esok bangun, bayangkan kalau setahun dia tak solat, ada 300 salli ala Muhammad kali 3 salli ala Muhammad, dia ada 900 ikatan dekat tubuh badan dia yang nama dia ikatan syaitan. Dia nak buat apa pun, semua syaitan akan ikut dia, syaitan akan guide dia sebab dia duduk pada ikatan syaitan. Kan? Tu salah satu daripada contoh salli ala Muhammad, apa yang Nabi SAW buat, dan Nabi SAW suggest kepada kita untuk kita buat salli ala Muhammad dalam kehidupan kita supaya kita ni terlepas daripada ikatan syaitan. Tu mukadimah dia. Masa lagi soalan yang berikut tu kita akan jawab lagi dalam soalan berkait dengan soalan-soalan sahabat kita yang lain. Amalan Nabi sebelah petang, apa Nabi SAW buat Rejab, Syakban, Ramadan. Ya Ustaz. Patutlah rasa berat je Ustaz, ya, kena banyak ikatan tu, itu yang rasa macam Allahu Akbar. Kenapalah, padahal benda senang je, bangun solat je pun, kan Ustaz? Betul. Allahu Akbar. Baiklah Ustaz, banyak lagi kita akan bincangkan selepas ini. Jadi kepada anda semua, nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tak kira di mana sahaja anda berada, walaupun di utara ke selatan, timur ke barat, tak dilupakan juga kepada sahabat-sahabat kita yang berada di Sabah dan Sarawak dan juga di luar negara. Terima kasih kerana memantau dan juga menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan alhamdulillah para penonton sekalian, kami teguh berdiri di sini berkongsi manfaat atas sokongan dan juga tontonan anda semua. Baiklah, hari ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kita bincangkan topik besar kita iaitu ibadah, yang mana yang kita nak fokuskan pada hari ini iaitu amalan harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada antara kita kata kita sibuk now katanya. Tapi sebenarnya 1400 tahun dulu ada insan yang lebih sibuk tapi tak pernah tinggal kebaikan dan kebajikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga masyarakat. Itu yang kita kena belajar pada pagi ini, dan insya-Allah kita masih lagi bersama dengan Ustaz Jafri Abu Bakar. Baik Ustaz, tadi Ustaz ada sebut pasal 3 ikatan yang mana dirungkaikan. Yang pertama bangun, alhamdulillah, sebut syukur, zikir kepada Allah. Yang keduanya wuduk, dan yang ketiga solat. Macam kita bangun terus solat subuh, kan? Tapi yang cantiknya
Rasulullah solat qiyamul lail. Kita nak tahu tentang qiyamul lail ni. Jadi ada soalan daripada sahabat kita iaitu Saziatul Siddiq. Ada soalan berkaitan dengan qiyamul lail. Katanya, bagaimana pula bagi seseorang yang sibuk urusan dalam keluarganya, apakah dengan menzahirkan kesyukuran dengan sentiasa membelanjakan wang ke jalan Allah dan membantu orang dalam kesusahan dikira sebagai tanda kesyukuran? Kerana tak mampu nak bangun qiyamul lail. Tapi seseorang itu menggantikan ibadah dengan sedekah sebagai ikut amalan harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah cukup Ustaz jika dilakukan sebahagian seperti itu, ataupun kita nak cerita dengan lebih detail ataupun lebih mendalam tentang qiyamul lail itu dulu? Baik. Saya nak ucap terima kasih kepada Saziatul Siddiq yang tanya soalan ni. Bagus soalan ni. Bagus soalan ni sebab kita rasa macam tak bolehlah nak qiyamul lail ni, tapi boleh tak saya nak ganti dengan sedekah ke amalan sunat lain? Okay. Ada dua isu dekat sini yang boleh kita highlight. Yang pertama ialah saya semat qiyamul lail itu sendiri. Qiyamul lail ni merupakan salah satu daripada amalan kita yang nak dekat diri kita kepada Allah SWT. Betul. Waktu yang sangat istimewa, dan Nabi SAW tak pernah tinggal qiyamul lailnya. Bahkan kalau Nabi SAW tertinggal qiyamul lailnya, maka Nabi SAW akan menggantikan pada waktu, kata Nabi, antara subuh dengan zuhur, waktu duha itu Nabi SAW akan menggantikan. Demikian diceritakan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Maksudnya Nabi SAW akan qadha qiyamul lail dia seandainya Nabi SAW terlepas daripada qiyamul lail. Sebab apa? Sebab kalau cerita dia orang soleh, dia mesti qiyamul lail. Cerita dia nak jadi orang baik, dia mesti qiyamul lail. Dan kita punya perception dengan qiyamul lail ni ialah mesti bangun 3-4 pagi untuk kita buat amalan-amalan tersebut. Saya nak ubah sikit persepsi itu. Tuan-tuan, nombor 1. Apa saja amalan yang kita lakukan selepas daripada solat Isyak sudah dikira sebagai qiyamul lail. Boleh tak saya nak minta tuan-tuan buat macam ni? Semenjak start pada hari ni. Tuan-tuan, jangan tinggal solat witir. Okey. Jangan tinggal solat witir. Nabi SAW tak pernah tinggal solat witir. Antara amalan solat yang Nabi SAW tak pernah tinggal ialah solat witir. Solat duha Nabi SAW pernah tinggal lagi. Pernahlah sebab Nabi musafir sebagainya. Tapi solat witir Nabi SAW tak pernah tinggal, sehingga Nabi SAW kata apa? Laisa minni, bukan daripada kelompokku orang yang tidak melaksanakan solat witir. Dan Nabi SAW pesan, an utiru qabla an arqud, solatlah witir sebelum kamu tidur. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebelum tidur dia akan solat witir dulu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu solat witir sebelum tidur. Jadi start pada hari ini lepas solat Isyak, sebab masuk witir ni lepas waktu Isyak. Lepas solat Isyak, sunat ba'da Isyak, solat witir siap-siap, dan itu sudah dikira sebagai qiyamul lail. Paling tidak qiyamul lail dah semalam, qiyamul lail tapi tak bangun pagi-pagi, semalam witir siap-siap dah. Itu pun sudah dikira sebagai qiyamul lail. 2 rakaat campur 1 rakaat, solat khalas. Cukup dulu. Kan solat semat. Tapi sekarang ni tuan-tuan, subuh masuk lewat. Betul. Subuh masuk pukul apa? 7.18 kalau kat KL ni. 6.20. 7 pula dah. 6.20. 7 tu dah subuh dinosaur tu. 6.18. 6.18 Muhammad. Jadi subhanallah, apa yang kita boleh buat? Bangun awal 10 minit je. 10 minit je. Tak payah banyak-banyak. Bangun awal 10 minit sebelum subuh. 6.18 kita bangun pukul 6 lah, pukul 6 pagi lah sikit. Ambil wudu, Allahu Akbar, usolli sunatan tahajud rakaat lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat tahajud 2 rakaat ta'ala. Baca Fatihah, baca qul kafirun, baca Fatihah, baca qul Allahu ahad. Kemudian salat Muhammad, angkat tangan doa sikit, masuk waktu subuh. Dah qiyamul lail dah. Dah cukup qiyamul lail, kita start dengan yang tu je dulu. Maksudnya senang je Ustaz. Senang saja. Kita yang buat begitu duk rasa begitu, tak boleh sebab susah lah sebab kita duk fikir nak kena bangun 4:30 pagi lagi nak solat tahajud, nak solat hajat, nak solat taubat, nak solat. Betul boleh buat macam tu. Tapi kita start dengan sikit dulu. Kita start dengan 2 rakaat dulu. Seorang abid dia sebut, dia kata, aku mendapat kemanisan qiyamul lail ni selepas 20 tahun aku bermujahadah. Allahu Akbar. Mujahadah. Satu hari kita akan dapat kemanisan dia. Tapi kita start dengan sikit dulu. Yang itu nombor 1. Yang kedua, salat semua. Boleh kau dah? Boleh faham kan? Boleh faham boleh, ni. Boleh. Kita buat simple-simple dulu. Kita start dengan kecil-kecil dulu. Yang kedua, dia kata boleh tak nak ganti dengan yang lain-lain? Tuan-tuan, Allah bagi kelebihan manusia ni berbeza-beza. Ada orang dia boleh sedekah sebab dia ada harta yang banyak. Ada orang dia ni rajin puasa saja, tapi dia mungkin kurang bersedekah. Ada orang dia ni bangun qiyamul lail, rajin qiyamul lail, tapi dia kurang pada bab-bab yang lain. Maka kita jangan duk perlekehkan orang kalau dia tak mampu buat macam mana kita buat. Tabung lalu dia letak RM1, tepuk punya kuat, pam, masuk RM1. Kita masuk RM50, kita tengok apa kedekut RM1 ni daripada zaman dulu. Entah-entah RM1 tu saja yang dia ada. Dia tak mampu untuk sedekah, tapi dia rajin qiyamul lail sedangkan kita tidak.
Maka pintu syurga ni banyak. Ada pintu syurga untuk qiyamul lail, ada pintu syurga untuk orang puasa, ada pintu syurga untuk orang sedekah. Banyak pintu-pintu syurga. Maka subhanallah, Sayyid Muhammad, tuan-tuan, apa kelebihan yang kita ada, kita manfaatkan. Tetapi subhanallah, kalau boleh kita nak buat semua kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Tapi kalau tak mampu untuk buat semua, jangan tinggal semua. Mudah-mudahan insya-Allah, Sayyid Muhammad, ada salah satu daripada amalan dalam kehidupan kita yang kita istiqamah sungguh untuk buat. Antaranya ialah balik pada perbincangan awal tadi, sunat witir. Satu amalan yang mudah je untuk kita buat. Nak buat dengan tak mau buat saja. Qiyamul lail di sisi Allah SWT. Wallahu a'lam. Ada orang dia kalau tak tahu kebaikan, dia tak nak buat, dia tak rasa macam berat sikit nak buat, Ustaz. Jadi apa perbincangan yang kita buat pada pagi ini, mungkin juga kita boleh ambil juga dari sudut kebaikannya. Qiyamul lail dan juga sedekah. Apakah kebaikan di sebaliknya kepada diri kita, Ustaz? Allahu Rabbi. Antara kelebihan-kelebihan pada qiyamul lail, yang pertama sekali, Allah akan kurniakan kepadanya nur pada wajah. Allah. Nur pada wajah ni maksud wajah dia bercahaya, berseri. Dah bukan macam tutup lampu cerah tu, torchlight. Dah. Dia Allah nampak dia punya cahaya dia, wajah dia tu ada seri. Orang tengok dia tenang je. Nombor 2. Allah akan rungkaikan kekusutan dalam kehidupan dia. Dia serabut. Jawapan dia qiyamul lail. Qiyamul lail lah, kata Nabi SAW. Sebab dia merupakan jalan orang-orang soleh sebelum dulu kamu. Kalau sebut dia orang soleh, dia mesti qiyamul lail. Yang berikutnya, qiyamul lail boleh menyembuhkan penyakit. Bangun, kita ada sakit, kita ada Allah uji kita dengan kesakitan. Jawapan dia qiyamul lail. Lagi qiyamul lail, tuan-tuan, waktu paling istimewa untuk Allah makbulkan segala doa kita. Bangun pada waktu itu, kata Nabi SAW, Allah berkata kepada para malaikat, "Man yad'uni fastajib lahu." Siapa yang berdoa padaku, aku nak mustajabkan doa dia. "Wa may yas'aluni fa'utiyahu." Siapa yang ada apa-apa hajat dia nak minta padaku, aku nak berikan dekat dia. "Wa may yastaghfiruni faghfir lahu." Kalau ada siapa yang minta ampun, aku nak ampunkan dosa dia. Itu waktu paling istimewa. Tuan-tuan, berqiyamul lail lah. Sedekah dengan ceritalah, sedekah lagi dahsyat lah. Sedekah pun sangat dahsyat. Sebab tu Nabi SAW sebut sedaqatun burhan. Orang yang sedekah ini bukti, kata Nabi SAW. Bukti apa? Bukti iman. Hanya orang yang beriman saja dia mampu untuk bersedekah. Sebab zahir kita nampak bila kita sedekah, duit kita kurang. Tetapi Nabi SAW kata tak akan berkurang harta orang sedekah. Tak akan kurang, bahkan bertambah. Dan Allah kata Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Antara apa yang Allah janjikan dengan apa yang kita nampak pada zahir itu adalah nilaian iman yang ada dalam hati kita. Itulah sikit daripada kelebihan kita bangun berqiyamul lail dan kita bersedekah, insya-Allah. Takkan miskin orang yang bersedekah. Itu dia. Baiklah, kita ada pemanggil di talian ketika ini. Jadi kita terus saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hadari dan Ustaz Jeffrey Abu Bakar Al-Mahmudi. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustaz, ni pun amalannya dahsyat ni orang ni. Haji Omar ni. Sihat Haji Omar? Alhamdulillah. Silakan dengan soalan. Ya. Soalan saya begini Ustaz. Ustaz, kita ni kadang-kadang dalam masyarakat, termasuklah saya juga, dalam masyarakat ni kadang-kadang kita ni rasa diri kita ni dah cukup baik, cukup pandai dan cukup sempurna. Kadang-kadang setiap hari kita bergaul semua masyarakat ni, kadang-kadang masyarakat, bukan semualah, ni Ustaz, segelintir dalam masyarakat ni, dia rasa dia dah cukup sempurna dan cukup baik segala daripada setiap sudut. Jadi apabila kita melihat kadang-kadang kita pun naik nyampah tengok pada benci pada juga tengok ni Ustaz, kerana dia ni rasanya dia je yang bagus, dia je yang betul. Jadi soalan saya, apakah ada cara kaedah yang terbaik yang Nabi tunjuk, bagaimana cara Nabi bergaul dalam masyarakat dan dengan keluarga sendiri supaya kita ini tidak dibenci oleh dalam masyarakat dan tidak menyampah juga orang tengok keadaan kita ni setiap hari dalam pergaulan dalam masyarakat setempat ini. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan yang cantik daripada Haji Omar ni Ustaz. Perasaan diri bagus macam mana tu Ustaz? Dia je lah semua bagus tu. Ya. Kadang-kadang terima kasih Tuan Haji Omar atas soalan tadi. Masya Allah, soalan yang sangat baik tuan-tuan sekalian. Dan kita tengok benda ni dalam masyarakat. Cuma nombor satu saya nak pesan, dalam apa-apa keadaan sekalipun, kita jangan tunjuk dekat orang, melainkan kita tunjuk diri kita sendiri. Allah. Bila kita cakap tentang Salih Alaihi Muhammad, perangai-perangai yang tak elok, kita tak payah macam
Ni orang ni suka buat, orang tu suka buat, orang suka buat apa ni, entah-entah aku yang duk buat. Kita buat refleksi diri lah. Kita refleksi diri sebab kita ni kalau kita selagi kita duk tengok orang, selagi tu kita tak betulkan diri kita. Kita duk rasa macam orang kena betulkan diri dia. Padahal benda tu semua ada kat kita. Sebab tu saya cuma kadang-kadang nasihat ni perlu. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'u mu'min, Allah sebut. Berilah peringatan kerana peringatan kau jadi manfaat kepada orang beriman. Peringatan ni satu benda yang dah dengar dah. Tapi dengar lagi itulah masuk peringat. Dan kadang-kadang kita kena ada orang-orang duduk sekeliling kita sentiasa memberi peringatan dan menasihati kita. Baik, Allahumma salli alaihi. Tuan-tuan, kadang-kadang kita rasa macam kita baik dah. Baik sebab tu kita duduk Salih Samad apa ni nak kena perbetul orang, nak kena lebih dahsyat lagi bila dia letak diri dia duduk satu tempat, satu posisi yang tinggi yang orang lain tak boleh sampai tempat dia. Dia pandang orang rendah. Ada sifat-sifat takabur. Tuan-tuan tengok macam mana Nabi SAW blend dengan para sahabat Nabi SAW. Dalam sebuah riwayat Imam Al-Baihaqi, Nabi SAW sebut seorang sahabat Nabi SAW, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Dia kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, idza dzakarna dunya dzakaraha ma'ana. Wa idza dzakarna al-akhirah wa dzakaraha ma'ana. Wa idza dzakarna at-ta'ama dzakarahu ma'ana. La haula wala quwwata illa billah. Tengok sifat Nabi SAW. Kita Nabi SAW ni orang yang sangat hebat. Dia ni ketua nombor 1 sekali. Ya. Bukan setakat dekat Makkah, Madinah. Dunia ni Nabi SAW ketua. Pemimpin. Sibuk dengan kesibukan dia. Kesibukan mengajak dakwah. Kesibukan menguruskan negara. Kesibukan menguruskan para sahabat. Bahkan keluarga dia sendiri. Subhanallah. Tuan-tuan, mengajar lagi. Itu Nabi SAW. Sibuk. Tapi tengok sahabat cerita apa. Dia kata, kami bersama Rasulullah SAW. Bila kami menyebut tentang hal dunia, maka baginda juga menyebutkan tentang bersama dengan kami. Sembang bab dunia, Nabi pun join sekali. Macam nak cerita tu, sempoi dah. Sempoi lah, subhanallah. Wah, macam tu. Dia sembang. Tak adalah 24 jam, tak sekira. Tak. Kalau kita main, Ustaz Mai. Tukar cerita. Kan? Dia blend, Nabi SAW blend. Lepas tu dia kata, bila kami bercakap tentang akhirat, baginda pun bercakap bersama dengan kami. Dan yang best, apabila kami menyebut tentang hal makanan pun, Nabi SAW sembang dengan kami. Itu akhlak Nabi SAW. Itulah cara dakwah Nabi SAW. Bayangkan kita ni kalau sentiasa setiap masa itu je kita cakap. Bila dia main-main Ustaz Mai, Allahumma Ustaz Mai. Kadang bukan Ustaz pun. Dia panggil dah Ustaz pasal kita ni selalu. Kita ni sentiasa kena ingat akhirat. Hidup sembang-sembang bab-bab kereta ni semua dunia belaka. Neraka katanya. Itu cerita pasal neraka. Cerita ni semua ni neraka, masuk neraka. Allah, lepas tak kita belah tu tuan-tuan. Lepas tu kita macam mana nak dakwah? Blend in. Selagi tak bercakap hal-hal kemaksiatan. Betul. Kalau cakap bab kenderaan, bab keduniaan, cakap, tapi macam mana kita boleh relate dengan akhirat? Sembang dengan dia. Ada benda ni bagus, insya-Allah. Alangkah cantiknya kenderaan yang kita punya ni bukan sekadar kita nak pergi jalan-jalan, kita guna dia untuk pergi masjid contoh. Kan? Makan tak ada masalah apa. Lagi macam mana cara makan yang betul, Ustaz Ismat? Macam mana cara kita nak jaga perut kita, macam-macam lah kita boleh relate. Tapi kalau kita dah block dengan sentiasa bercakap-cakap yang menyebabkan orang lari pada kita, maka dakwah kita akan terhenti. Tak jadi. Maka tengok macam mana Nabi SAW blend dalam masyarakat, dan itu adalah konsep dakwah yang berkesan yang ditunjukkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Rasulullah sentiasa masuk dengan setiap golongan, termasuklah sahabat-sahabat, menceritakan tentang keduniaan, ya. Subhanallah. Baiklah Ustaz, kejap lagi saya nak tanya Ustaz berkaitan dengan solat di awal waktu ni. Ini pun sesuatu yang kita kena sembangkan juga. Cumanya kejap lagi Ustaz, ya. InsyaAllah. Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Para penonton sekalian, setiap persoalan itu ada
jawapannya. Setiap apa yang kita fikirkan masalah itu ada penyelesaiannya. Semuanya di sini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan alhamdulillah hari ini kita sembang-sembangkan secara santai berkaitan dengan ibadah yang mana kita fokuskan kepada amalan harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Jadi saya nak minta anda semua kalau ada soalan nak ditanyakan, yang pertama pastikan soalan anda ringkas tapi padat. Itu penting. Yang keduanya, anda boleh sahaja hubungi kami di talian 1-800-881677 ataupun boleh terus sahaja ke Facebook rasmi kami iaitu Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah, masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar. Baik Ustaz, solat di awal waktu, ia juga adalah kunci bagaimana Nabi SAW sentiasa tepat masanya dalam melakukan apa sahaja urusan dalam kesibukan baginda seharian. Mungkin Ustaz boleh kongsikan apa kebaikan solat awal waktu itu? Bila ditanya kepada Nabi SAW tentang apakah amalan yang paling baik, maka Nabi SAW sebab solat itu biwaktiha, solat pada waktunya. Maka subhanallah, sebenarnya apa yang berlaku ialah solat mendidik kita untuk be punctual, untuk tepat pada waktu. Kita diajar sebenarnya daripada kecil, daripada seusia 7 tahun, kata Nabi SAW, ajarkan anak kamu solat usianya 7 tahun. Bukan sekadar kita ajar solat, kita mengajar dia juga untuk menepati waktu. Kita ajar dia untuk amanah. Amanah sebab apa? Sebab tak ada orang tahu dia tu wudu ataupun tidak, bacaan dia macam mana, keadaan sebagainya. Kita ajar dia untuk beramanah dalam solat dia, dalam kehidupan dia. Maka orang yang solat di awal waktu, orang yang menjaga solatnya, dia ni orang yang sangat tepat dengan waktu, dia juga orang yang sangat amanah. Lepas tu Nabi SAW suruh, dan Nabi SAW pesan dekat kita, antara waktu paling afdal untuk kita solat ialah di awal waktu. Tuan-tuan, saya pun terfikir kadang-kadang, naik hadari. Kita semayang awal waktu ke, kita semayang hujung waktu ke, tetap 4 rakaat zuhur. Sama juga. Sama aja. Kita semayang zuhur, masuk waktu kata 1.30. Terus masuk azan, terus solat. Kemudian solat Jumaat 4 rakaat. Kalau kita semayang pukul 3 waktu 3 petang pun 4 rakaat juga. Sama juga. Semayang pukul 4.30 dekat nak masuk asar dah pun 4 rakaat juga. Bahkan semayang pukul 5 petang qadaan pun 4 rakaat juga. Sama aja. Tapi apa beza dia? Pahala. Semayang di awal waktu ni pahala paling kemuncak, paling banyak. Kalau kita nak invest, masuk investment, mesti kita cari waktu yang paling, kalau kita nak invest, waktu dia punya tengah rendah ni, waktu ni lah nak dia beli. punya graf rendah dan naik tu kan. Waktu ni lah nak jual. Pandai kita nak cari pula waktu mana yang boleh make profit paling banyak. Tetapi dalam ibadat, pasal apa kita tak mau cari waktu yang paling banyak pahala? Allahu Akbar. Paling banyak pahala. Nabi SAW pesan dekat Allahumma salli ala sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, insya Allah akan jaga kamu. Maka ulama mufassir, di antaranya Dr. Mustafa Bura dalam kitabnya Al-Wafi menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan kamu jaga Allah. Maksudnya ialah kamu melaksanakan ibadat-ibadat yang difardukan oleh Allah kepada kamu dengan bersungguh-sungguh tanpa sambil lewa. Ini baru orang jaga Allah. Orang jaga apa? Sembahyangnya bukan sakat sembahyang, tapi sembahyang di awal waktu. Bukan sakat di awal waktu. Sembahyangnya berjemaah. Bukan sakat jemaah, cuma di masjid. Bukan sakat jemaah masjid, duduk di saf paling hadapan. Pakaiannya dengan cantik, khusyuk dan tawaduk. Ini semua usaha untuk mendapatkan kesempurnaan dan paling baik dalam solat dia. Maka inilah yang disebut sebagai orang yang jaga Allah SWT. Maka mula pada hari ini, saya nak minta tuan-tuan, minta saya, kita semualah, tak ada alasan untuk kita tak solat di awal waktu. Apa reason kita nak solat dia? Unless kita ada satu benda daripada syarak yang menghalang kita untuk melakukan demikian. Dan solat itu, waktu solat itu berlangsung sampai ke hujung lah. Dia panggil waktu ikhtiari. Sepanjang waktu itu masih solat, dan dia tak berdosa selagi dia melakukan solat. Cuma dia bukan jenis orang yang jaga hak Allah. Kalau saja-saja dia nak pilih untuk solat di hujung waktu. Kita nak kena buktikan yang kita jaga Allah, kita sayang ke Allah, kita rindukan Allah, kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan kita ni. Maka kita buat apa? Masuk saja waktu, terus saja ambil wuduk dan terus solat. Ada seorang, saya jumpa seorang pakcik dekat dengan KL ni lah, Saudara Semat, dekat Bukit Antarabangsa. Seorang pakcik, umur dia kalau tak salah saya dah 90 tahun. Dekat bila sebut tentang kisah pakcik ni, kejap lagi Ustaz kongsikan, boleh? Boleh, tak masalah. Sekarang ni kita ada pemanggil di talian ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang azali dan Ustaz. Ya. Pagi ini saya ada dua soalan ringkas lah. Yang pertama tanya Ustaz. Baik. Tak lama lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Jadi soalan saya,
apakah amalan harian Rasulullah SAW ketika beliau menunggu waktu berbuka dan adab-adab makan? Yang kedua, adakah meminum air setelah bangun dari tidur amalan harian Rasulullah SAW? Jika benar, apa hikmahnya? Apa kebaikannya, ya? Terima kasih. Ya, apa kebaikannya? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Ismail, orang Sungai Buloh, Ustaz. Ya. Mungkin Ustaz boleh teruskan dengan jawapannya. Baik, Allah muslimat. Tuan Haji Ismail dan semua, antara waktu paling berkat, waktu istimewa ialah pada ketika kita menunggu untuk salli ala Sayyidina Muhammad berbuka puasa. Ya Allah, hebat, sehebat-hebatnya. Boleh tak saya nak minta kali ni, kita nak masuk Ramadan ni, nak minta semua sahabat-sahabat, make sure tahun ni, tahu apa? Kita berbuka puasa secara berjemaah. Ini nombor satu. Tak mau dah kita buka puasa dekat meja makan, yang isteri buka meja, yang suami tahu dekat mana? Buka puasa kat luar. Kurma satu, rokok sebelah. Rokok sebelah, kurma satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rokok dulu. Kurma mana? Tak mau macam tu. Anak pula buka puasa depan TV. Yang isteri buka puasa celah peti ais, duduk menyanyi lagu raya sebab tak boleh balik raya, contoh. Jadi, cuba kita duduk berhimpun sekali. Sebab barakah pada jemaah. Nabi SAW, sahabat tanya Rasulullah, kenapa kami duduk makan tapi tak kenyang, makan tak kenyang. Nabi SAW tanya, apakah kamu makan seorang-seorang? Dia kata, ya, kami makan seorang-seorang. Makanlah berjemaah, kerana pada jemaah itu ada barakah. Keberkatan dia. Allah. Kita dengan mak ayah kita, nak yang ingat. Lagi ayah tak sampai, lagi itulah jangan makan. Betul. Mesti kena berimpun semua baru dapat makan. Sebab apa? Rupa-rupanya kaitan hati, tertaut hati kita dengan ayah kita, dengan ahli keluarga kita disebabkan kita selalu makan berjemaah. Makan sama-sama. Tolonglah tahun ni kena makan macam tu. Yeah. Dan ambil 10 minit, 15 minit sebelum daripada kita berbuka untuk duduk sekali. Duduk siap-siap, tak makanan cantik-cantik, tak kurma apa semua sebagainya, makanan mungkin boleh makan ringan dulu. Sekali baru kita nak solat, lepas solat baru kita makan yang full tu. Supaya perut kita tak terkejut, kan? Kita duduk 15 minit sebelum daripada buka puasa untuk kita berdoa. Sebab waktu tu waktu makbul doa. Waktu tu terhimpun doa. Yang pertama, doa orang berpuasa sebelum berbuka tu waktu tu. Yang kedua, makbulnya doa bila kita sudah berada di hadapan makanan untuk kita berbuka puasa. Tu waktu tu. Dan waktu tu juga waktu merupakan waktu makbul doa. Jadi terhimpun kelebihan makbul doa ni. Duduk ramai-ramai doa. Siapa nak pimpin doa? Ayah pimpin doa. Angkat tangan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berkatilah keluarga kami ini. Ya Allah, berilah kebaikan kepada keluarga kami ini. Ya bahasa Allah. Melayu lagi bagus, Ustaz. Cakap bahasa Melayu pun tak apa. Sebab kita faham apa yang kita nak. Ya. Kita nak, Ustaz Syamad, ni sebut nama anak seorang-seorang. Ya Allah, anak aku hadari ni, ya Allah jadikanlah dia seorang alim ulama yang hebat. Ya Allah, Amin. Ya Allah jangan Ya Allah jangan jadikan anakku ni seorang yang maksiat padamu. Ya Allah, sebut nama dia seorang-seorang. Tuan akan tengok dia sentuh hati dia. Jadikan amalan 30 hari. 30 hari, setiap hari itu. Ini di antara sunnah yang kita boleh lakukan. Berdoa sebelum daripada makan. Yang kedua ialah kita makan secara berjemaah. Tu. Yang ketiga apa ni? Makan sedikit dulu. Makan start sikit dulu. Makan kurma 3 biji, 5 biji, 7 biji. Makan dalam jumlah yang ganjil. Saya semat. Kita memang selama ni pun makan 3 je, Ustaz. 3 apa? Pinggan kita. Tu banyak tu. 3 biji kurma. Lepas kita makan, kita minum air. Kemudian kita pergi solat maghrib. Lepas solat maghrib, barulah kita makan dengan, saya semat, dengan jumlah yang besar tu. Untuk perut kita ni sempat ni. Ada pun minum air selepas Nabi bangun itu tidak pula disebutkan dalam salih alaihi Muhammad antara amalan-amalan yang Nabi SAW buat, tapi dia insya-Allah ada kelebihannya. Bila kita bangun kita minum air, insya-Allah mungkin dia akan membersihkan organ-organ dalaman. Itu saya tak pandailah, saya tak tahulah, tapi insya-Allah dia merupakan salah satu daripada amalan yang sesuai dan boleh untuk kita lakukan, insya-Allah. Insya-Allah. Itu dia menjawab soalan Haji Ismail tadi. Cuma je tadi sambungan kepada kisah pak cik tadi tu, Ustaz. Seorang pakcik, saya berjumpa dengan dia, salih alaihi Muhammad. Dia pakai tongkat kecil je orang dia. Dia duduk, imam, dia duduk dekat belakang sini. Belakang imam. Subhanallah, dia sembang dengan saya. Dia kata, Ustaz, saya ni, betul ke Ustaz, kalau kita solat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur ni, kita akan haram masuk neraka? Betul, kita betul. Tu hadis Nabi SAW. Dia kata, itu yang pakcik nak buat. Dia kata macam tu. Lepas tu saya berjumpa dengan AJK. Seorang AJK tu kata apa? Ustaz tahu tak pakcik ni? Selama 20 tahun Ustaz, semenjak dia daripada depan dia pencil 20 tahun dia tak pernah tinggal solat berjemaah. Allah. Dan dia berada di masjid 20 minit sebelum azan.
selama 20 tahun, 20 minit sebelum azan dia dah ada di masjid dah, ni pakcik ni. Dan dia tempat dia ialah duduk di belakang imam ni Ustaz. Waktu tu takdirnya Sultan nak main solat dekat situ. Hari tu, malam tu Sultan nak main solat, malam nak solat tarawih dekat situ. Maka subhanallah bila Sultan nak solat, sudah tentu bahagian depan tu akan di-reservekan kepada ni lah, kepada orang kehormatan. Dia kehormat lah. Dia susah hati, dia kata macam mana ni tempat pakcik ni, macam mana tempat dia, sebab dia tak pernah tinggal belakang imam tu. Maka dia kata apa? Dia kata jangan risau pakcik akan tetap, siapa pun mai pakcik akan tetap duduk dekat situ. Maka dalam hati saya kata, waktu dia hidup dekat dunia lagi dia telah dimuliakan. Maka apatah nanti di akhirat kan. Tuan-tuan sekalian muslimat, kadang-kadang ni kena jadi motivasi dekat kita. Bukan sekadar nak solat di awal waktu, kita dah siap preparation diri kita sebelum masuk waktu azan, sebelum azan dikumandangkan untuk apa? Untuk kita buat preparation menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kisah pakcik ni jadi inspirasi dekat kita. Wallahu a'lam. Baik, itu dia. Dimuliakan ketika di dunia lagi. Allahu Akbar. Baik Ustaz, kejap je lagi ada soalan di Facebook berkaitan dengan banyak lagi lah, iaitu amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seharian kita ni. Jadi insya-Allah kita akan bawakan sekejap saja lagi Ustaz ya. Cuma kita nak rehat seketika, dan kepada anda semua terus bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton sekalian kerana masih bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan alhamdulillah saya yakin mungkin sekarang ni jam hampir jam 8 pagi dah ni. Ada yang dalam perjalanan ke tempat kerja, ada juga yang dah bersiap-siap untuk membuka perniagaan, dan insya-Allah mudah-mudahan apa sahaja yang anda lakukan pada pagi ini diberkati dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pagi ni kita masih lagi sembang-sembangkan topik yang kita sangat pentinglah untuk kita dapatkan ilmunya, iaitu berkaitan dengan ibadah amalan harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Ustaz Jafri. Baik Ustaz, saya nak bacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Tabrani. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, mafhumnya, bangunlah pada pagi hari untuk mencari rezeki dan keperluan-keperluan hidupmu. Sesungguhnya pada pagi hari itu terdapat keberkatan dan keberuntungan. Soalan yang cantik daripada Muhammad Izzuddin di Facebook kita ni, katanya selain Al-Quran menjadi panduan untuk kita semua yang beragama Islam, mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga akan membawa keberkatan hidup. Amalan bangun awal pagi antara amalan yang mudah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pula bagi mereka yang susah nak bangun, terutamanya hari cuti. Sabtu, Ahad dia punya qada baliklah tidur tu. Terkejut kita tengok kan. Apakah terdapat amalan lain yang boleh dilakukan selepas bangun tidur? Mungkin Ustaz boleh kongsikan keberkatan bangun di awal pagi tu. Terima kasih Muhammad Izzuddin, terima kasih yang hadiri atas soalan tadi ni. Soalan saya Muhammad, apakah kelebihan waktu pagi ni? Betul. Nabi SAW sebut dalam sebenarnya ada satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW khusus untuk umatnya pada waktu pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, engkau berkatilah pada umatku pada waktu paginya. Maka subhanallah, sebenarnya ada doa yang dipanjatkan oleh Nabi untuk kita. Waktu pagi, waktu barakah. Barakah ni apa? Bercambah, kata Nabi, kata ulama, ziyadatul khair, bercambah kebaikan-kebaikan. Sedekah pada waktu pagi tak sama sedekah waktu petang, sebab waktu pagi sedekahnya ada barakah. Zikir pada waktu pagi tak sama zikir waktu petang, sebab pada waktu pagi ada barakah. Sebab tu ada dua perkara yang kita kena buat. Yang pertama, zikir. Ingat, bangun pagi lepas pada subuh jangan tidur dulu, tetapi perbanyakkan zikrullah pada waktu pagi, sebab waktu tu waktu penuh barakah. Nak doa, nak zikir, nak istighfar, nak baca doa-doa penting ni waktu-waktu kita duduk dalam pandemik ni. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Di waktu pagi, astaghfirullahalazim, waktu pagi, selawat Nabi waktu pagi, sedekah waktu pagi, sebab waktu tu barakah.
Kemudian keluar kerja, keluar awal, keluar cari rezeki pada awal pagi. Para sahabat Nabi SAW akan keluarkan tentera-tenteranya di awal pagi. Pagi, pasal apa? Pasal waktu pagi ni ada keberkatan dia. Seorang daripada sahabat Nabi akan pastikan kedainya dan pekerja-pekerjanya masuk ke kedai pada awal pagi sebab nak mengejar keberkatan pada waktu pagi, dan dia kata Allah berikan kejayaan kepada perniagaanku. Maka subhanallah, ingat jangan tinggal dua benda ni pada waktu pagi. Pertama zikrullah, yang kedua cari rezeki di awal pagi. Orang yang keluar petang-petang, pagi-pagi tidur dululah. Sehari pukul 3 petang baru keluarlah untuk cari rezeki. Tak sama macam orang keluar pada waktu pagi untuk cari rezeki. Habis solat Jumaat, kalau hari kami nak qada balik macam mana Ustaz? Hari Jumaat, hari Sabtu, Ahad ni kami cuti. Inilah kami nak qada tidur pun Ustaz. Tiap-tiap hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat tu pun semua tu kami keluar awal-awal pagi. Hari Sabtu, Ahad kami nak qada tidur balik. Boleh ke? Boleh, tapi dengan syarat lepas subuh zikir dulu. Lepas subuh buat kebaikan-kebaikan dulu. Istighfar dulu. Selawat pada Nabi SAW dulu. Bersedekah dulu. Peruntukkan sedikit masa. Mungkin sampai waktu selepas daripada waktu isyraq. Kita solat, sehari solat duha. Lepas tu kita istirahatlah. Tak ada masalah. Istirahatlah. Cuma jangan lepaskan waktu paling barakah tu, waktu di awal pagi tu, untuk kita beribadat ataupun berzikir kepada Allah SWT. Lewatkan sikit, lewatkan. Jangan lepas-lepas subuh terus tidur. Lebih dahsyat lagi, terus tak bangun tidur. Saya sebab solat subuhnya pukul 8.30 pagi. Allah. Itu bukan subuh gajah, itu dah subuh dinosaur dah. Di luar pada waktu dia dah. Tak boleh macam tu ya. InsyaAllah mudah-mudahan jadi manfaat. Wallahu a'lam. Baik, saya nak kongsikan sedikitlah pengalaman saya Ustaz ya, bersama dengan para penonton dan juga Ustaz. Ketika saya berada di wilayah Palestin dulu, saya lihat bagaimana perwatakan orang Yahudi itu. Sebenarnya saya tengok majoriti mereka yang berniaga, mereka membuka kedai runcit, walaupun sekecil-kecil kedai runcit sebelum subuh. Ketika umat Islam nak menunaikan solat subuh, mereka bangun, mereka buka kedai. Allahu Akbar. Awal betul mereka buka tu kan, walaupun mereka tu orang-orang Yahudi. Baiklah Ustaz, mungkin kita boleh belajar dari situ juga lah Ustaz, insyaAllah. Baik Ustaz, Faizal bin Ahmad di Facebook ni katanya bersiwak sebelum solat antara sunnah Nabi SAW yang mudah dan besar ganjarannya, namun tak ramai yang mengamalkannya. Adakah bersiwak itu wajib menggunakan kayu siwak untuk dapatkan pahala sunnah, ataupun berus gigi itu menggantikan kayu siwak? Itu saya tambahlah tu. Bilakah waktu yang afdal untuk kita bersiwak? Berdiri waktu nak solat atau ketika berwuduk? Dan hukum bersiwak waktu berpuasa pula macam mana? Mungkin Ustaz boleh kongsikan. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalaulah tidak memberatkan umatku, kata Nabi SAW, maka SAW aku ingin perintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali sebelum daripada hendak solat. Itu Nabi SAW sebut. Dan subhanallah, kata Nabi SAW, as-siwaka matharatun lil fammi mardhatun lirabbi. Bersiwak itu menyucikan mulut dan menyebabkan dan mengundang keredaan Tuhan. Hadis riwayat Imam Ahmad sallallahu alaihi Muhammad. Dan subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, perbuatan Nabi SAW, kana idza qama litahajjudi minal lail yashusu fahu bisiwaki. Adalah Rasulullah SAW bila bangun daripada tidur malamnya, maka baginda akan mencuci dan menggosok mulutnya dengan menggunakan siwak. Ini di antara perbuatan Nabi SAW. Bahkan bukan sekadar tu, Da'i Hadari ditanya kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, apakah perbuatan Nabi SAW bila Nabi SAW balik saja ke rumah dia. Nabi bermusafir saja, Nabi SAW sampai ke rumah, apa yang perkara pertama yang dia lakukan? Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW pergi bersiwak, pergi berus gigi. Masuk bilik, gosok gigi dulu, baru berjumpa dengan ahli keluarga dia. Kita masuk-masuk subhanallah, duduk depan TV, tengok TV dulu. Bau petai, bau apa dalam kereta, makan macam-macam. Maka subhanallah disunatkan kepada kita untuk bersiwak ketika bangun tidur, ketika kita nak baca Quran, ketika kita nak solat, ketika kita diam yang lama, solat Jumaat diam lama, maka kita disunatkan untuk bersiwak. Kita nak masuk pada jemaah, nak berjumpa dengan ramai orang, disunatkan kepada kita untuk bersiwak. Siwak ni apa? Siwak ini membersihkan mulut, gigi, mulut dan lidah. Membersihkan gigi, mulut dan lidah, sallallahu alaihi Muhammad, menggunakan sesuatu yang kesat. Sesuatu yang kesat. Hatta Imam Nawawi kata apa? Secebis kain pun dah memadai dah. Itu dia sebut siwak.
kerja untuk membersihkan itu disebut sebagai siwak. Salih semana perbuatan tersebut menggunakan benda-benda yang kesat, hatta secebis kain. Tetapi menggunakan kayu arak yang dilakukan dari perbuatan Nabi SAW mendapat lagi satu pahala sunnah. Sebab nak tiru Nabi SAW guna kayu tu. Yang orang Melayu sebut kayu sugi kayu itu kan. sugi tu. Bersiwak itu sendiri pun sunnah dah, dapat pahala dah, walaupun kita guna berus gigi. Guna apa-apa benda kesat, berus gigi ke, berus dawai ke, dawai tak boleh lah, orang lurus lah gigi dia. Salih Asyik Muhammad kan, guna apa benda kesat, itu pun dah satu sunnah dah. Dapat pahala dah. Menggunakan kayu arak, sebab nak tiru Nabi SAW dapat satu pahala sunnah lagi mudah-mudahan. InsyaAllah. Dan paling penting tuan-tuan, bersiwaklah. Kerana dia merupakan sunnah bagi Rasulullah SAW. Sehingga kan, bagi hadari, waktu Nabi SAW nak wafat, apa Nabi SAW buat? Kata Sayyidina Aisyah, Nabi SAW minta kayu sugi. Kata Aisyah, dia yang menggigit-gigit, melembutkan sugut-sugut bagi dekat Nabi SAW. Nabi bersiwak. Sebab apa? Sebab Nabi dah tahu waktu kewafatan dah telah hampir dan dia bersiap-siap untuk bertemu Tuhan Allah yang maha, yang sangat dirindui oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bersiwak sebelum maut menjelma. Ya. Allahu Akbar. Satu pedoman untuk kita semua. Baik Ustaz, kita ada pemanggil di talian ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik Baharudin ya? Ya, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Encik Baharudin sihat ke tu? Sihat biasalah. Okey, mungkin ada soalan Encik Baharudin kepada Ustaz. Silakan. Ya, okey, saya punya soalan ni Ustaz Joffrey ya. Ya, saya. Okey, soalan saya dan juga mungkin pencerahan saya lah Ustaz ya. Kita ni rakyat biasa, bukannya maksum kan. Jadi kita ni memang dia tak lari daripada buat kesilapan apa semua kan, tak kiralah dulu ke sekarang kan. Jadi apakah tip-tip ataupun mungkin yang Ustaz boleh bagi pencerahan yang kita boleh ikut akhlak dan juga cara Rasulullah ni. Kita ni tak tergelincir daripada landasan yang tak sepatutnya. Dan juga mungkin kita boleh meningkatkan keimanan kita, kita boleh meningkatkan cara kehidupan kita kan, supaya kita jadi ikutanlah kepada generasi kita dan juga yang orang sekeliling. Maksudnya berkaitan dengan akhlak ya Encik Baharudin ya? Akhlak ni. Baik, insya-Allah. Terima kasih kepada Encik Baharudin atas soalan. Mungkin lagi satu Ustaz. Ya, silakan. Saya nak tanya Ustaz, Rasulullah ada pernah gering kan? Jadi apa amalan yang khusus ataupun yang boleh Ustaz bagi untuk untuk orang yang dalam alami sakit lah. Baik. Rasulullah juga. Baik, terima kasih Encik Baharudin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada dua soalan. Umat biasa lakukan kesilapan. Kita ni baru lepas solat zikir dah bagus dah. Tiba-tiba naik kereta, jalan jam, kesesakan lalu lintas. Ada orang langgar pula cermin sisi ketepak. Dah mula keluar macam-macam daripada mulut. Macam mana tu tips untuk akhlak kita? Yang kedua, tips ketika kita sakit seperti mana Rasulullah pernah gering. Bagaimana Ustaz? Baik, Allahumma salli alaihi. Terima kasih Encik Baharudin atas soalan tadi, sangat bagus. Kita ni biasalah, kullu bani Adam khata', setiap Adam mesti buat silap. Mesti buat silap. Kita akan continuously buat silap. Sentiasa melakukan kesilapan. Maka apa yang kita kena buat tuan-tuan ialah kita perbanyakkan istighfar. Saya nak ajak semua, tolonglah tiap-tiap hari tolong istighfar at least salih Muhammad 100 kali satu hari. Jadikan amalan setiap hari. Dulu kereta istighfar, bangun pagi istighfar. Sebab Nabi SAW sendiri pun tak pernah meninggalkan istighfar. Nabi lebih 70 kali satu hari. Bahkan satu riwayat 100 kali. Salih Nabi SAW beristighfar. Bukan susah pun istighfar. Saya sempat melazimi istighfar. Bukan sekadar dosa kita, kita punya banyak hajat dan Allah akan tunaikan segala hajat kita dengan istighfar kita. Yang keduanya, bila orang duduk dalam keadaan sakit, diuji dengan kesakitan, apa Nabi SAW buat? Nabi berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah apabila dia diuji dengan kesakitan. Lagi banyak ibadat. Sehingga dicerita dalam riwayat bagaimana dipapah Nabi SAW. Ada orang memapah Nabi, bawa Nabi SAW untuk solat berjemaah lagi, walaupun dalam keadaan Nabi SAW keuzuran. Tapi kita bila kita ni sakit, kita tak semayang. Seolah macam dapat lesen untuk tak solat. Sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kadang tu Ustaz keluar pula, Tuhan berfahamlah aku sakit katanya. Gitulah, dia belim kat situ pula. Jadi insya-Allah, saya ingat dua perkara tu mungkin boleh menjawab. Yang pertama, yang perbanyakkan istighfar pada setiap hari. Yang kedua, dekatkan diri kita kepada Allah, redha dengan ketentuan Allah dan berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan kepada kita dengan seberapa segera insya-Allah. Wallahu a'lam.
Itu dia satu perkara yang kita kena jadikan amalan kita, bagaimana Nabi SAW seperti mana yang Ustaz nyatakan di awal tadi. Sememangnya Nabi itu ada hikmah dilantik dalam kalangan manusia kerana menjadi contoh, sebaik-baik contoh buat kita semua. Termasuklah tadi Ustaz baru sebut, ketika sakit, ketika gering pun ada amalan yang kita boleh tenung dan renung supaya kita dapat jadikan ia sebagai amalan kita juga, insya-Allah. Baiklah Ustaz, kita akan tutup dulu di TV3 dan insya-Allah sambungannya selepas ini di TV9. Lagi dan lagi kita akan banyak sembang-sembangkan tentang topik kita, iaitu berkaitan dengan ibadah, iaitu amalan harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kembali lagi selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Setiap hari kita pasti berdepan dengan pelbagai masalah dan juga persoalan yang membelenggu fikiran kita. Namun, jangan risau kerana setiap masalah itu ada penyelesaiannya. Setiap soalan itu ada jawapannya. Dan di sini, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sama-sama kita dapat penjelasan berkaitan dengan topik hari ini, iaitu berkaitan dengan ibadah, yang mana kita fokuskan amalan harian Rasulullah SAW. Dan saya Dai Hadari dan saya turut bersama dengan Ustaz Jafri Abu Bakar. Dan hari ini Ustaz, perbincangan kita nampaknya dah makin lama makin jauh dan daripada awal tadi saya sangat teruja dapat mengetahui berkaitan dengan Rasulullah SAW di awal pagi, bagaimana kemudian bersama dengan sahabat, menyantuni sahabat walaupun bercerita tentang keduniaan, turut Nabi SAW bersama. Dan cumanya ada soalan dari sahabat kita ni, Jura Azlin. Katanya Nabi Muhammad SAW adalah teladan terbaik dalam membangunkan rumah tangga harmoni. Kita masuk bab rumah tangga pula Ustaz. Apakah sunnah-sunnah baginda Nabi SAW yang sering dilupakan oleh para suami? Kita ni sibuk, takkanlah nak tolong isteri buat kerja rumah. Itu ada juga segelintir bagi pandangan tu Ustaz. Macam mana Rasulullah Ustaz? Baik, Allahumma. Terima kasih Jura Azlin Sufyan atas soalan ni, subhanallah. Dan apa sajalah urusan kehidupan kita, contoh teladan ialah baginda Rasulullah SAW lah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salli ala sayyidina Muhammad, akmalul mu'min imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum li ahli. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya dan yang paling lembut terhadap isterinya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Imam An-Nasa'i. Dan Nabi SAW sebut, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik daripada kalangan kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan aku ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Dalam sebuah riwayat cerita Sayyidina Muhammad ni, cerita ni panjang, kisah menarik. Hadis riwayat Imam Ahmad, Sayyidina Aisyah cerita, aku pernah ikut Nabi SAW satu perjalanan. Waktu tu tubuhku masih ramping, kata Sayyidina Aisyah, waktu baru kahwin lah, tubuh masih ramping. Baginda berkata kepada para sahabat, silalah kamu berjalan dahulu di hadapan baginda. Kemudian baginda pun berkata kepadaku, jom kita berlumba. Nabi SAW ajak Sayyidina Aisyah berlumba. Ingatlah waktu tu Nabi SAW dah hijrah dah. Dan dah hijrah dah. Nabi SAW duduk dengan Sayyidina Aisyah. Waktu tu Nabi SAW usia dah 50 lebih dah. Ajak, jom kita race, jom kita lumba lari. Maka subhanallah, aku pun menyambut ajakan baginda dan ternyata aku dapat mendahului baginda dalam berlari. Selepas berapa lama daripada kejadian itu, kata Aisyah, baginda Sallallahu mengajakku berpergian sehingga tubuhku gemuk dan aku lupa dah kejadian itu. Satu ketika aku berpergian dengan Nabi SAW. Baginda berkata kepada para sahabatnya, silalah kamu berjalan dahulu. Para sahabat pun berjalan terlebih dahulu. Kemudian baginda berkataku, mari kita berlumba. Ajak lumba lagi. Aku pun melayani ajakannya berlumba dan ternyata baginda mendahului aku. Baginda tertawa sambil berkata, ini untuk menebus kekalahanku dalam lumba yang terdahulu. Dulu kata Aisyah, waktu muda-muda dulu ramping. Dia kata, jom lawan lari. Jom lah. Lumba-lumba Sayyidina Aisyah lah menang. Tapi lepas lama dah. Aku pun dah lupa dah kisah tu, dia kata jom, waktu tu aku dah gemuk dah, dia kata. Lawan lari, dia kata Nabi SAW menang. Yang ni kata ni nak yang hari tu punya.
Tengok macam mana mesranya Nabi SAW dengan isteri baginda Rasul SAW. Nabi SAW cerita, Sayyidina Aisyah cerita, kami mandi sekali, mandi satu bejana. Kami tidur dalam satu selimut waktu Nabi SAW dan waktu Sayyidina Aisyah dalam keadaan haid. Nabi SAW, tuan-tuan dan hadari tahu tak? Sayyidina Aisyah cerita, aku sikat rambut Nabi SAW. Waktu Nabi i'tikaf dalam masjid, Nabi hulurkan kepalanya melalui tingkap. Sayyidina Aisyah sikat rambut Nabi SAW. Kita cuba suruh isteri kita sikat rambut kita. Tapi rambut pun tak ada dah. Kan sebab tak sebab. Nak cerita mesranya Nabi SAW dengan isteri baginda Rasul SAW. Sangat menjaga sangat menjaga kehormatan, sangat menjaga tutur kata terhadap isterinya Rasul. Dan Nabi SAW yang paling baik layanan terhadap isteri-isteri baginda Rasul SAW. Maka tuan-tuan saya di antara benda yang selalu kita lupa kata apa? Berhias untuk isteri, berhias untuk suami. Oh, suami pun kena berhias untuk isteri. Kita duk komplain tu lah, apalah isteri saya Ustaz, saya ni sudut tengok orang balik-balik rumah dengan kain, dengan baju kelawak tu je, asyik-asyik baju, sampai kalau saya sebut nama isteri saya teringat dia dengan baju kelawak tu. Kan? Balik dengan udang, kulit udang kat sini dengan bawang, kat sini dengan bawah belacan. Cuba bagi balik kita berhias untuk si suami. Bukan berhias untuk orang, hiaskan diri untuk suami. Tapi bukan setakat isteri berhias untuk suami. Suami pun berhiaslah untuk isteri. Betul. Supaya masing-masing dapat keindahan, menyaksikan orang yang paling dia cinta itu berhias untuk diri dia. Betul. Saya Ustaz, saya suka suami saya dengan seluar pendek tu ya Ustaz kalau rumah. Pakailah seluar pendek tu untuk isteri kita. Tapi jangan pakai seluar pendek bila ada anak-anak kita. Aurat kita kena jaga juga. Ya, betul. Kan Ustaz Syamad? Nah, maka isteri berhias untuk suami, suami berhias untuk isteri. Itu juga salah satu daripada sunnah dalam kehidupan kita berkeluarga yang selalu orang dah abaikan sekarang ni. Allahu a'lam. Dalam kesibukan baginda Nabi SAW, sempat juga baginda Nabi SAW menyantuni isterinya. Ya. Subhanallah. Baik Ustaz. Ini bab memberi salam pula. Ada soalan daripada sahabat kita Siti Nurbayah. Katanya, adakah memberi salam dan mengukir senyuman yang tidak pernah lekang di wajah Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah dan berkomunikasi juga adalah salah satu cara ibadah dan cara ukhuwah yang baginda Nabi SAW amalkan setiap hari. Dan saya nak bawa satu perkongsian. Ada sahabat Nabi menyatakan baginda Nabi adalah insan yang sentiasa paling terawal memberi salam. Mungkin Ustaz boleh kongsikan. InsyaAllah. Nabi SAW ditanya, seorang sahabat bertanya, terima kasih Nurbahiyah, Siti Nurbahiyah atas soalan. Terima kasih banyak-banyak. Bagus soalan ni. Sebenarnya Nabi SAW cerita, sahabat tanya Rasulullah, ayu islami khairan? Orang Islam yang mana, macam mana yang paling baik sekali? Nabi SAW sebut di antara ciri akhlak orang Islam yang paling baik ialah dia suka memberi salam kepada orang yang dia kenal dan orang yang tidak dia kenal. Nabi SAW sebut akhir zaman orang hanya akan bagi salam kepada orang yang dia kenal Hanya sahaja. kenal saja. Kenal aja. Tapi kita lebih dahsyat lagi. Lagi kenal lagi tak bagi salam. Jumpa orang, tapi mana tu? Tertariklah jom. Dia kata apa? Hui je ya. Dia main hui. Dia main hui je. Sedangkan kita kena bagi salam. Kita kalau bagi salam orang tak kenal. Keluar masuk kedai, tengok Assalamualaikum. Dia berhenti tengok kita. Dia tengok atas bawah. Kenal kah? Dia tak kenal. Buat rajin pula dia kata gitu. Padahal itulah tuntutan dia bagi salam. Kata Nabi SAW tidak akan masuk syurga. Salih Ahmad. Kecuali orang yang berkasih sayang. Mau tak aku ajarkan kepada kamu macam mana cara untuk berkasih sayang? Kata sahabat, ya. Rasulullah kata apa? Sebarkan salam di antara kamu. Itu cara. Dan Nabi SAW suka bagi salam. Tuan-tuan, orang bagi salam hukumnya sunat. Orang jawab salam hukumnya wajib. Kalau antara sunat dengan wajib, mana lebih banyak pahala? Mestilah wajib lebih banyak pahala daripada sunat kan. Tapi pasal apa para Nabi dan para sahabat suka jadi orang yang bagi salam? Suka bagi salam. Tuan-tuan, sebab dia dapat 2 pahala. Para sahabat ni kalau jumpa Nabi SAW, dia kata, kami duduk standby tunggu je. Jumpa Nabi lalu je, nak bagi salam. Nabi bagi salam bagi cepat pada kami. Sebab apa? Kalau kita mengajak orang untuk melakukan satu kebaikan, kita akan tumpang pahala dia. Betul. Kan? Kalau kita suruh orang tu buat benda sunat, kita dapat pahala tumpang pahala dia buat benda sunat. Kalau dia buat benda wajib, kita dapat tumpang pahala dia wajib. Saya bagi salam Assalamualaikum kat Dai Hadari. Saya bagi dapat pahala sunat. Dai Hadari jawab salam, jawab wajib. Wajib. Salih Ahmad. Maka saya yang menyebabkan Dai Hadari buat benda wajib tersebut, maka saya tumpang pahala wajib dapat tersebut. Pahala juga. Dapat 2 pahala. Maka sebab tu kita nak kena Salih Ahmad selalu bagi salam. Salih Ahmad. Allahu Akbar. Baik Ustaz, alang-alang kita sebut tentang bagi salam dan jawab salam ni kan.
Saya pernah terbaca sirah Nabi SAW, terutamanya dalam kitab Rahiqul Makhtum. Dalam kitab tersebut menceritakan bagaimana Nabi SAW sentiasa mengambil berat semua masyarakat, bukan setakat sahabatnya, bahkan mereka dalam golongan yang bukan Islam juga. Sentiasa Nabi bertanya khabar. Macam mana tu Ustaz? Adakah kita perlu mencontohi mengambil berat perihal orang lain juga? Cuma jawapan kejap lagi Ustaz. Okey. InsyaAllah. Kalau nak tahu jawapannya, sabar tuan-tuan puan-puan. Selepas ini, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton sekalian kerana masih jadikan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru sebagai pilihan pagi anda. Di sini pelbagai manfaat, pelbagai ilmu yang kami kongsikan, insya-Allah untuk manfaat kita bersama. Dan hari ini Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru, kita bincangkan topik ibadah berkaitan dengan amalan harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak ajak para penonton sekalian untuk sama-sama, terutamanya yang menonton di Facebook, jadi boleh kongsikan juga, tekan butang kongsi ataupun dengan izin share ke Facebook anda untuk manfaat orang lain juga, insya-Allah. Mudah-mudahan amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi juga sebagai satu contoh dalam hidup kita supaya kita dapat redha Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Ustaz Jafri Abu Bakar masih lagi bersama dengan kita. Cumanya Ustaz, tadi sebelum kita nak rehat tadi, saya ada terdetik bagaimana Ustaz sebutkan tentang Rasulullah sentiasa memberi salam paling awal, dan juga Rasulullah mengajak orang lain untuk juga sebarkan salam. Bahkan saya pernah membaca dalam kitab sirah bagaimana Rasulullah mengambil berat tentang masyarakat yang hidup di Madinah, tentang umat Islam yang juga sahabat-sahabatnya. Adakah kita juga, ini cerminan untuk diri kita sebagai masyarakat sekarang lah, kita perlu juga cakna kejiranan kita, masyarakat di kampung kita, supaya bukanlah kita ni mengambil orang kata jaga tepikan orang, tetapi untuk kebaikan dan juga untuk manfaat masyarakat kita. Ustaz, silakan. Demikian yang dilakukan oleh Nabi SAW sebagai bentuk keprihatinan. Betul. Kasih sayang. Mungkin di sana ada di kalangan sahabat Nabi SAW yang kesusahan, dia boleh ambil tahu. Mungkin ada yang sedang diuji dengan kesakitan Nabi SAW. Sebab tu Nabi, kalau sehari Nabi SAW tak berjumpa dengan sahabat di kalangan sahabat, Nabi akan bertanya. Kalau 3 hari dia tak pernah jumpa Nabi SAW, maka Nabi SAW akan ajak para sahabat untuk pergi ziarah rumah dia. Sampai macam tu keadaan sekali. Nabi ni sibuk ni. Nabi dengan urusan dia. Tapi Nabi SAW tak pernah mengabaikan para sahabat baginda Rasulullah SAW. Dan sambung pada soalan tadi ni, ada satu bab senyum. Senyum ini merupakan satu benda yang Nabi SAW suka jaga, sangat jaga. Sehingga para sahabat Nabi cerita, seorang sahabat tu dia kata, setiap kali aku pergi ziarah Nabi SAW, Nabi akan sambutku dengan senyuman. Dan memadai seorang itu bersedekah apabila dia berjumpa dengan sahabatnya dengan wajah yang sejahtera. Jangan bebankan sahabat-sahabat kita dengan masalah gitu. Aku ni, dia ni masalah apa dengan aku? Asal jumpa je muka macam muncul. Senyum. Tapi jangan duduk senyum seorang-seorang. Duduk seorang senyum. Itu dah lain cerita tu. Lain macam. Jumpa senyum, wajah sejahtera, wajah tenang. Kadang-kadang saya selalu pesan, jangan lepaskan kemarahan kita kepada orang yang tak sepatutnya. Kita ada masalah kadang-kadang dekat office, kita ada beban-beban kerja, kita ada masalah dengan bos kita, dengan klik tempat kerja ke. Balik rumah kita lepaskan kemarahan tu dekat anak-anak isteri kita. Allahu Akbar. Isteri kita apa? Baru sampai abang, sibuk je. Tak pasal-pasal dia kena. Anak kita, ayah, tepilah. Pasal apa yang lepaskan kemarahan dekat mereka? Mereka tak ada salah apa-apa. Kita zalim dekat mereka. Mereka tak ada masalah apa pun dengan kita. Tapi itulah tempat yang kita selalu luahkan kemarahan kita. Dia jadi tempat kita lepaskan, lempiaskan kemarahan kita. Tak sepatutnya kita buat macam tu. Itu bukan akhlak yang baik yang Nabi SAW tunjukkan. Wallahualam. Okey Ustaz, bagaimana pula dengan pembacaan Al-Quran? Sebab Nabi SAW sibuk. Tadi Ustaz sebut sebagai pemimpin. Tapi Rasulullah tak pernah lepas
ataupun tertinggal untuk membaca Al-Quran setiap hari. Bahkan diceritakan sempat juga Rasulullah bersama dengan Jibril membaca Al-Quran. Bagaimana Ustaz untuk kita konsisten baca Al-Quran? Allah Rabbi, jadikan permulaan hari kita dengan Al-Quran, tuan-tuan. Sepanjang Ramadan, di hujung-hujung usia Nabi SAW, Malaikat Jibril akan turun untuk bertadarus Al-Quran dengan Nabi SAW. Tadarus ni maksud, Malaikat Jibril baca, Nabi dengar, dan Nabi baca, Malaikat Jibril dengar. Ini yang dibuat oleh Nabi SAW dengan Malaikat Jibril pada malam-malam dalam bulan Ramadan. Demikian Nabi SAW jumpa para sahabat, Nabi SAW suruh, tolong bacakan kepada aku Al-Quran. Sahabat kata, macam mana aku nak baca Al-Quran sedangkan Al-Quran diturunkan kepada kamu? Tak, aku nak dengar kamu baca. Demikianlah Nabi SAW sering bermuamalah dengan para sahabat dengan Al-Quran. Kita jarang jumpa kawan kita. Jumpa Dai Hadari. Sihat ke hari ni? Sihat, alhamdulillah. Tolong baca Quran sikit, saya nak dengar. Kita ustaz ni biar betul kan. Tapi lepas ni jemput lalu kau jalan jauh. Sebab dia bagi mereka Quran ini membahagiakan. Allah. Quran ini sebahagian daripada kehidupan. Tapi kita macam mana kita nak jadikan Al-Quran itu sebahagian daripada kehidupan kita? Paling tidak, mulakan hari kita dengan Quran. Start pagi-pagi sebelum tengok apa WhatsApp ke Facebook ke apa, Al-Quran dulu walaupun satu ayat. Hang dah tengok dah ni WhatsApp masuk ni, penting sangat ni. Oh, tak tengok lagi. Quran tak baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sadaqallahul azim. Buka Quran satu ayat. Paling tidaklah, sebab dia nak jaga supaya dia tak mau dia membaca yang lain selain pada Quran dahulu. Kita nak disiplinkan diri kita macam tu kalau boleh. Sebab Al-Quran itu adalah panduan kita Ustaz, dunia untuk menuju akhirat. Baiklah, Ruby pula. Ni soalan di Facebook ni Ustaz. Beliau bertanya berkaitan dengan bekam pula. Bekam. Apakah berbekam menjadi amalan harian yang sering kali dilakukan oleh baginda Nabi SAW? Allahumma bagus. Ruby, terima kasih atas soalan Ustaz Ismat. Bekam ni dia salah satu daripada amalan Rasul SAW. Nabi SAW berbekam, dan Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis riwayat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Bukhari dan Muslim. Nabi kata apa? Salli ala sayyidina Muhammad, inna afdala ma tadawaitum bihi al-hijamah aw huwa min amthali dawaikumul hijamah. Nabi sebut, sesungguhnya cara perubatan yang paling afdal yang dapat kamu gunakan ialah berbekam, atau baginda bersabda, sesungguhnya antara ubat yang terbaik bagi kamu ialah bekam. Tapi Nabi SAW tak bekam tiap-tiap hari. Wahai Ruby tulis itu, adakah Nabi SAW menjadi amalan harian? Tak, Nabi SAW tidak. Tetapi Nabi SAW menyebutkan bahawa subhanallah, inna khairam ma tahtajimuna fihi yawma sab'asyarata wa yawma tis'asyarata wa yawmin 21. Sesungguhnya sebaik-baik waktu untuk kamu berbekam ialah pada hari ke-17, 19 dan 21, yakni bulan Islam. Itu di antara waktu-waktu yang disunatkan kepada kita untuk berbekam. Sesuai dengan perkataan Nabi SAW, paling afdal untuk kita berbekam. Jadi jawapannya, bekam ya di antara amalan yang Nabi SAW sering buat. Dan sebenarnya Nabi SAW juga menyebutkan tentang bekam ni di antara sebaik-baik perubatan, dan juga Nabi SAW menceritakan tentang hari-hari yang terbaik untuk kita berbekam. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, ada satu soalan yang saya yakin para penonton semua nak tahulah, tentang tidur sementara sebelum menanti waktu zuhur. Bagaimana ia membantu untuk mencerdaskan diri kita Ustaz? Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Nabi SAW, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, antara waktu yang Nabi SAW tidur ialah pada waktu sebelum daripada waktu zuhur. Mari kita tengok hadisnya, salli ala Muhammad. Allahumma salli, namanya qailullah. Namanya qailullah. Kata Nabi SAW, ista'inu bi tu'ami syahari ala siyamin nahar wa bil qailulati ala qiyamil lail. Kata Nabi SAW, carilah kekuatan melalui sahur untuk kamu berpuasa pada esok harinya, dan melalui qailullah, yakni tidur sekejap sebelum zuhur untuk mendirikan qiyamul lail. Jadi sahur bagi qiyamul lail ialah qailullah. Makan sahur ialah untuk berpuasa esok hari. Adapun sahur untuk qiyamul lail nanti ialah qailullah. Pelik kan? Padahal tidur tengah hari. Itu dikira sahur untuk tidur. Itu dikira sebagai macam seperti sahur untuk qiyamul lail. Jadi sallallahu alaihi Muhammad. Macam mana waktu qailullah? Ini waktu tidur siang ialah selama beberapa minit sebelum masuk waktu zuhur. Beberapa minit sebelum masuk waktu zuhur, atau selepas makan tengah hari, pada kadar masanya antara 10 paling maksimum 30 minit sahaja. Waktu paling afdal ialah tempoh setengah jam sebelum masuk waktu zuhur. Imam Muslim menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan qailullah ialah tidur di pertengahan hari.
Masalahnya kita kalau tidur saat tu royub-royub sedap-sedap dekat asar. Itu masalah dia. Lama betul. Yang tu bukan khairullah dah. Khairullah ni ambil tempoh dalam 10 minit ke 30 minit kita tidur sebelum masuknya waktu zuhur. Dan dia merupakan kekuatan untuk kita bangun berqiyamul lail pada waktu paginya. Ada kebaikannya juga Ustaz. Ada kebaikannya. Sunnah Nabi SAW mesti ada kebaikannya. Baik. Tapi kita kerja. Ya. Dah kerja macam mana nak tidur? Jangan tidur kat office pula. Jangan tidur kat office pula. Okey Ustaz, Mazni Hassan katanya sunnah makan menggunakan tangan kanan. Jika kita makan makanan berkuah, beradabkah kita menggunakan tangan kanan yang sudah menggaul makanan untuk mencedok kuah ketika makan bersama sanak saudara? Jika menggunakan tangan kiri untuk mencedok kuah, adakah dikira tidak mengikut sunnah sedangkan ketika kita makan menggunakan tangan kanan? Betul. Inilah masalah situasinya Ustaz. Masya-Allah. Baik Allah SWT. Tuan-tuan, di antara perkara yang kita disunatkan kepada kita dan kita disuruh ialah dengan makan tangan kanan. Salih alaihi Muhammad, memakan dengan tangan kanan. Salih alaihi Muhammad. Dan subhanallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, adab makan ialah salih alaihi Muhammad, makanlah dengan tangan kamu, makanlah dengan tangan kanan kamu. Kata Nabi SAW pesan kepada Umar bin Abi Salamah, anak tiri kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katanya, udnu ya bunayya wasammillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Bacalah bismillah wahai anakku, makanlah dengan tangan kananmu dan makan terlebih dahulu makanan yang paling hampir dengan kamu. Kita disuruh untuk makan menggunakan tangan kanan. Jangan makan guna tangan kiri. Kita makan dengan syaitan. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka subhanallah, bila kita makan tangan kanan, apa urusan berkaitan dengan makan guna tangan kanan? Nak cedok makanan, cedoklah dengan tangan kanan. Sallallahu alaihi Muhammad. Elok cedok ambil tangan kanan, letak dekat dalam makanan kita. Subhanallah. Jangan duk ambil tangan kiri. Nabi SAW tak suka ambil guna tangan kiri. Termasuk minum pun subhanallah, jangan duk biasa minum dengan tangan kiri. Ambil tangan kiri minum. Sebab dia ikut cara barat, minum dengan tangan kiri. Minum pun dengan tangan kanan. Ambil. Tak apalah tuan-tuan, kotor apa kat tangan kita ni makanan kita. Bukannya kita seduk daripada daripada tong sampah. Ni makanan yang kita makan ni makanan ni. Bersih. Kalau rasa macam tak boleh nampak sangat, nampak kotor apa semua, tuan-tuan buat macam mana? Ambil tisu, lap-lap sikit kat ujung jari ni untuk kita pegang sudu supaya tak rasa macam menjijikkan sahabat-sahabat kita yang lain yang makan sekali dengan kita. Ada seorang tok guru dulu dekat Kedah. Dia kalau ada orang pergi cedok kuah, cedok lauk dengan tangan kiri, tahu apa dia buat? Dia ambil tu, dia tak guna sudu, dia ambil terus dekat dalam tu. Sebab nak ajak orang tu jangan duk guna tangan kiri cedok kuah. Mungkin kita buat macam tu, tapi biasakan diri kita untuk makan ataupun minum ataupun apa urusan-urusan berkaitan dengan makan menggunakan tangan kanan, bukan menggunakan tangan kiri. Hatta Ustaz Simat, dia kata apa Ustaz? Habis Ustaz kalau makan jenis sup takkan nak makan dengan tangan? Nabi SAW suruh makan dengan tangan. Makan 3 jari. Antara sunnah dia ialah makan 3 jari. Guna 3 jari. Nabi SAW makan 3 jari. Ya, Nabi SAW makan 3 jari sebab Nabi makan roti. Kalau makan nasi janganlah 3 jari. 3 jari ni dapat biji mana? Makanlah guna rasional akal. Makanlah dengan tangan. Kemudian dia kata apa Ustaz, kalau kami makan sup, kami makan laksa, macam mana nak makan dengan tangan? Makanlah dengan sudu. Betul. Ya, maksudnya kena tangan kanan. Menggunakan tangan kanan. Maksudnya kita sesuaikan cara apa yang kita makan itu dengan bagaimana kita nak makan. Cumanya satu saja, gunakan tangan kanan. Wallahu a'lam. Baiklah, para penonton sekalian, banyak lagi sebenarnya yang kita tak bicarakan. Adab Rasulullah dengan haiwan tunggangan, adab Rasulullah dalam berpakaian, berwangi-wangian. Banyak lagi ni. Nampaknya tak cukup. Dah kita berada di hujung pula Ustaz. Hujung dah. Allahu Akbar. Tak apa, insya-Allah kita akan ada mungkin sambungan pada masa depan insya-Allah. Cumanya Ustaz, pelan tindakan kita selepas kita mengetahui bahawasanya banyak teladan yang ditinggalkan buat kita daripada sunnah Nabi SAW, terutamanya amalan harian kita. Apa yang kita patut lakukan selepas ini? Bila kita ikut sunnah Nabi SAW, kita kena setting diri kita untuk ikut sunnah Nabi SAW. Kita akan dapat 4 keuntungan di dunia dan 4 keuntungan di akhirat. Nombor 1, yang pertama, kita akan disayangi oleh manusia di dunia. Yang kedua, kita akan ditakuti oleh syaitan. Syaitan tak akan suka kepada orang yang hidup dalam beramal dengan sunnah baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga, hidup kita akan duduk dalam keberkatan. Dan yang keempat, agama diri kita ni tidak akan tercemar.
Sebab kita tak akan melakukan sesuatu yang salah seandainya kita duduk dalam sunnah baginda Rasulullah SAW. Ni pakai serban takkan nak pergi tengok wayang kot, pakai serban takkan nak pergi karaoke kot. Dia akan menghalang kita daripada kita melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Yang keduanya, kita akan dapat keuntungan di akhirat. 4 keuntungan di akhirat ialah di kubur nanti kita akan mengenali wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi SAW akan memberi syafaat kepada kita nanti di yaumul qiyamah. Yang ketiga, Nabi SAW akan kenal kita di padang mahsyar. Dan yang keempat, mudah-mudahan kita akan bertetangga dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebab kita mengamalkan sunnah dalam kehidupan kita. Insya-Allah dipastikan, insya-Allah kita berusaha bersungguh-sungguh untuk jadi orang yang hidupnya dalam sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-hayatu bi sunnatin nabawiyah. Hidup dalam sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tu boleh dapatkan buku ustaz tu. Penulisan ustaz ya, hidup dalam sunnah, insya-Allah. Baiklah ustaz, sebagai memurnikan program kita pada pagi ini dan juga kita nak meneladani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidup kita, doa daripada ustaz, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratikal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran jazakallah, terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar Al-Mahmudi kerana sudi bersama dengan kami. Insya-Allah kita akan bersama lagi masa depan Ustaz ya. Insya-Allah. Baiklah para penonton sekalian, Nabi SAW pernah berpesan, hari ini aku tinggalkan kamu 2 perkara. Kalau kamu berpegang teguh dengannya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan sunnah, iaitu sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi yang meneladani contoh ikutan kita, iaitu Nabi SAW. Baiklah, saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri. Jaga diri baik-baik para penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.